Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah taala masih lagi memberi kepada kita nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pagi ini kita dapat meneruskan penyebaran dakwah melalui media sosial ataupun maya, dan tajuk pada hari ini saya akan terangkan tentang penjelasan tentang solat jamak dan qasar ketika mana kita bermusafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kebiasaannya umat Islam ini akan bermusafir, dan tambah pula orang Malaysia biasanya akan bermusafir ketika mana hari raya, akan balik kampung dan sebagainya. Maka perlulah kita tahu tentang hukum jamak dan qasar ini, dan supaya perkara ini kita boleh amalkan dengan caranya sepatutnya, dengan kaedah yang tepat, dengan kaedah yang para ulama kita jelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi pensyariatan tentang salat jamak dan qasar ini telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW daripada hadis-hadis beliau, hadis-hadis baginda, dan daripada Al-Quranul Karim sendiri Allah Ta'ala jelaskan. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu anhu an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Mu'adz ibn Jabal. Dia menceritakan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tazigha syams akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asr. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana perang Tabuk, apabila ia bergerak, ia bertolak sebelum tergelincirnya matahari, maka ia akan takhirkan zuhur, ia akan lewatkan solat zuhur hatta yajma'aha ila al-'asr, sehingga dia menunaikan solat zuhur tersebut di dalam waktu asar. Fa yusalliyahuma jami'an, maka ia solat kedua-dua zuhur dan asar pada waktu asar. Wa idza irtahala ba'da zaghi syams shalla dhuhra wal 'asra jami'an, apabila ia bertolak selepas tergelincirnya matahari, maka ia akan solat zuhur dan asar sekali serentak, yakni dijamakkan, kemudian barulah ia bertolak. Wa kana idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-'isha fa shallaha ma'al maghrib, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak selepas maghrib, maka ia akan takhirkan solat maghrib dan isyak tersebut dan bersolat maghrib dan isyak dalam waktu isyak, yakni ditakhirkan. Jadi itu adalah pensyariatan yang ulama ambil, bahawa terdapatnya solat jamak, dan terdapat juga tentang pensyariatan untuk qasar solat. Qasar solat pula juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junah an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi Allah Ta'ala ini, maka kamu tidaklah berdosa untuk mengqasarkan ataupun memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi jamak dan qasar ini sudah dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam Al-Quran sendiri. Jadi untuk
lebih jelas lagi, kita perlu tahu bahawa jamak dan qasar ini adalah dua perkara yang berbeza. Jamak adalah satu bab yang lain, qasar adalah satu perbahasan yang asing. Biasanya orang akan keliru jamak qasar, jamak saja, qasar saja. Adakah boleh buat? Ya, kita akan terangkan sedikit demi sedikit insya-Allah. Jadi jamak ni kita boleh lakukan bila dia ada tiga sebab. Kadang-kadang kita ni boleh lakukan solat jamak. Yang pertama, ketika mana kita bermusafir, maka kita boleh untuk melakukan jamak taqdim ataupun jamak takhir. Ada keadaan kedua ketika mana kalau kita kata sakit, juga dalam mazhab kita dibolehkan untuk menjamakkan solat taqdim ataupun takhir. Dan yang ketiga adalah ketika mana hujan, kita boleh diharuskan untuk solat jamak taqdim sahaja. Tapi pada pagi ini kita akan terangkan tentang solat jamak ketika musafir sahaja. Jamak hujan ni ada. Tapi di Malaysia kita jarang untuk amalkan. Berbeza ketika mana kalau di negara Arab, mereka ada amalkan ketika mana salji turun dan sebagainya. Ketika sakit juga dibolehkan, tapi perbahasan yang lain. Jadi saya akan terangkan ketika mana musafir, kita boleh untuk jamak dan qasar. Apakah yang dimaksudkan dengan jamak? Jamak adalah mengumpulkan solat yang pertama dan solat yang kedua untuk kita lakukan sama ada di waktu zuhur ataupun di waktu asar. Kalau kita lakukan pada waktu solat yang pertama, itu dinamakan jamak taqdim. Taqdim ni qaddama, kita tarik pada solat yang kedua, tarik menjadi dilakukan pada solat yang pertama. Kalau jamak takhir, kita lewatkan solat yang pertama, kita lakukan pada waktu yang kedua. Begitu juga jamak ini hanya berlaku pada zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Tak boleh asar dengan maghrib, isyak dengan subuh, tak ada. Dia hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Apakah yang dimaksudkan dengan qasar pula? Qasar adalah kita memendekkan solat yang mempunyai 4 rakaat. Maksudnya kalau solat tersebut rubaiyah, yakni 4 rakaat, kita boleh qasarkan menjadi 2 rakaat. Kalau solat tersebut 3 rakaat, tak boleh. Nak jadi 1,5 tak boleh. Ataupun 2 rakaat, nak kurang jadi 1 tak boleh. Dia hanya solat yang 4 rakaat. Iaitu solat yang boleh qasar ini hanya ada 3 je lah. Iaitu zuhur, asar, maghrib tak boleh, isyak boleh. Jadi 3 solat tersebut kita bolehkan untuk memendekkan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi taqdim dan takhir, apa maksudnya adalah kita tarik solat yang kedua, kita lakukan pada waktu zuhur contohnya. Maka itu dinamakan taqdim. Kalau solat isyak kita lakukan bersama solat maghrib pada waktu maghrib, maka itu dinamakan taqdim. Kalau kita lakukan solat zuhur dalam waktu asar, maka itu dinamakan takhir. Kalau kita lakukan maghrib di dalam waktu isyak, itu dinamakan takhir. Okey, jadi jelas di situ insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi apabila kita melakukan solat jamak, kita boleh untuk jamak qasar taqdim. Yakni kita kumpul yang pertama, yakni contohnya zuhur dengan asar, dan kita boleh juga untuk qasarkan daripada 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar, kita pendekkan menjadi 2 rakaat dan 2 rakaat. Jadi ketika mana contohnya saya bermusafir daripada Kuala Lumpur ke Kedah, ketika mana waktu zuhur, saya boleh untuk solat 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kita jamak qasar takhir, boleh juga. Ketika mana dalam perjalanan waktu zuhur tu kita tak mau solat lagi ataupun kesesakan jalan raya dan sebagainya, maka pada waktu asar kita berhenti dan kita solat asar 2 rakaat, kemudian solat zuhur 2 rakaat pun boleh juga, tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan mungkin tak mau nak jamak, nak qasar saja pun boleh juga. Contohnya dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kedah, berhenti pada waktu zuhur untuk solat zuhur 2 rakaat. Tak mau jamak, solat zuhur saja. Okey, lepas tu teruskan perjalanan. Sampai ke Reknas seterusnya, berhenti lagi, solat asar pula 2 rakaat pun boleh, tak ada masalah. Jadi itu secara ringkasnya perbahasan tentang jamak, qasar. Jamak, apa maksud jamak, apa maksud qasar dan apa maksud taqdim.
Yang seterusnya kita akan bahaskan, bila kita sebut qasar ini, dia ada syarat-syarat dia. Bukan semata-mata kita nak bermusafir 4 jam. Maksudnya 140 km. Semua boleh nak jamak qasar. Tak, dia ada syarat-syaratnya. Iaitu disebut di dalam kitab Safinatun Najah ada 7 syarat. Yang pertamanya, safar tersebut, musafir tersebut, jarak pemusafiran kita tu melebihi 82 km. Disebut setengah ulama 90 kilo. Jadi ada perbezaan lah. Tapi disebutkan dalam kitab Manarul Huda ataupun Nailur Raja, disebutkan 82 km ataupun 81. Tapi kalau nak ihtiyat lagi, kita ambil lebih banyak lah, 90 km dan sebagainya, dan ke atas. Jadi jarak ini disebutkan oleh para ulama. Kenapakah hanya jarak 82 km? Dari mana asalnya? Daripada mana asasnya? Disebutkan dalam kitab ini juga, dalam kitab yang disyarah oleh Ustaz Muhadir Haji Jul. Dia mengatakan bahawa perjalanan 2 marhalah ini, iaitu 82 km ke atas, ini berdasarkan daripada musafirnya para sahabat dulu, iaitu bermusafir sehari semalam dengan untanya, dengan barang dagangannya. Mereka menaiki unta, pergi ke satu destinasi. Unta itu akan berjalan sehari semalam. Maksudnya tak berhenti. Hanya berhenti untuk makan, untuk solat dan sebagainya, kemudian naik balik. Maka perjalanan seperti itu memakan masa 2 hari ataupun 1 hari 1 malam. Jadi, kalau cukup 1 hari 1 malam dengan naik unta, dengan barang dagangan, cukup berhenti makan, minum dan sebagainya, itu memakan jarak 2 marhalah. Jadi disebabkan itu, 2 marhalah ini kita tidak terikat dengan kesusahan ataupun kesenangan. Iktibarnya hanya diambil pada jarak. Walaupun sekarang ni kita boleh naik kapal terbang, rasa macam tak teruk macam naik unta dan sebagainya. Tapi ulama mengatakan ukuran untuk kita mengatakan bahawa kita boleh musafir itu bukanlah pada sudut kesenangan ataupun pada sudut keselesaan, tapi pada sudut jaraknya yang dikira. Jadi yang pertama adalah ni kena tengok dulu adalah melebihi 82 km. Itu paling kurang. Dan jaraknya juga itu dikira bukanlah daripada tapak rumah kita. Bukan keluar-keluar daripada pintu rumah tu, naik kereta, buka Waze, tengok 82 km cukup lah nak musafir. Tak. Dia bukan tengok semata-mata dengan jarak tersebut. Para ulama mengatakan bahawa jarak itu dikira daripada sur. Iaitu pada zaman dulu, kota-kota tersebut, biasanya rumah-rumah berada di dalam satu kota, iaitu pintu kota yang menjadi sempadan, pembahagian antara kota pertama dengan kota yang kedua. Biasanya akan ada pintu gerbang. Jadi jarak untuk 82 km itu bermula daripada pintu gerbang, daripada kotanya, barulah sehinggalah sampai ke pintu gerbang kota yang dia akan destinasi dia. Maka jarak tersebut bermula daripada luar kota, luar pintu kota, bukan daripada luar pintu rumah kita. Jadi ulama mengatakan kalau zaman kita ni, bagaimana kita nak ukur? Maka kita tengok kepada pengakhiran bangunan yang terakhir dalam qaryah kita. Iaitu kita boleh katakan bahawa di setiap, contohnya kita di Bandar Tun Razak, seperti saya di Ceras, bila keluar daripada Bandar Tun Razak itu barulah boleh untuk mulakan solat jamak, ataupun jarak kita tu baru boleh mula daripada situ. Tak boleh kepada rumah kita tu untuk kita ukur sampai ke destinasinya. Jadi itu kaedah untuk kita mengukur jarak tersebut. Tapi kalau kata macam Kuala Lumpur ke Kedah, dah memang makan 400 km, jadi tak ada masalah. Syarat yang kedua adalah tujuannya adalah harus pada syarak. Tujuannya adalah harus pada syarak. Iaitu tujuan-tujuan untuk bermusafir ini haruslah dibenarkan di dalam syarak. Kalaulah tujuannya tersebut adalah untuk melakukan perkara yang haram, untuk melakukan perkara-perkara yang syariat tak bagi, maka permusafiran tersebut adalah tidak dibenarkan untuk dia solat jamak dan qasar. Tapi bukan kata bila dia buat tujuan maksiat dia boleh tinggal solat. Tak.
Yang maksudnya tak boleh kat sini adalah tidak boleh untuk jamak solat dan qasar solat. Solatnya wajib je, wajib macam biasa. Cuma dia tak boleh untuk mengambil rukhsah ni. Jadi ulama bezakan antara kaedah ataupun yang dimaksudkan dengan apakah tujuan-tujuan yang dibolehkan. Kadang-kadang destinasi kita ni boleh jadi kita bermusafir itu musafir yang wajib. Kadang-kadang musafir kita ni musafir yang sunat. Kadang-kadang musafir kita adalah musafir yang harus, dan kadang-kadang musafir kita adalah musafir yang makruh ataupun haram. Jadi kalau wajib, sunat, harus, makruh ini, 4 perkara ini, kalau kita tujuan kita masih lagi dalam lingkungan ini, maka kita dibolehkan untuk solat jamak dan qasar. Yang tak boleh untuk jamak dan qasar apabila tujuan kita adalah tujuan yang haram. Okay, yang pertama, contoh yang wajib adalah bermusafir untuk menuntut ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini adalah satu ilmu yang wajib dituntut oleh semua umat Islam yang mukallaf, yang berakal, yang sampai seruan agama Islam. Maka ia wajib untuk menuntut ilmu fardu ain, iaitu akidahnya, tauhidnya dan tasawufnya, akhlak. Maka kalaulah di kampung tersebut tak ada siapa yang ajak ilmu-ilmu ini, maka dia dapat tahu di Kedah yang mengajar ilmu fardu ain, di Kelantan yang ajak ilmu fardu ain, ada buat daurah dan sebagainya. Maka permusafiran dia tersebut dalam keadaan tersebut adalah wajib. Maka musafirnya itu boleh untuk mengambil rukhsah, iaitu untuk solat jamak dan qasar. Ataupun kadang-kadang tujuannya adalah sunat, seperti untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dia pergi umrah, dengan umrah ataupun umrah yang wajib ke, ataupun dia memang berada di Mekah ke, ataupun dia berada di dekat dengan Madinah, maka dia bermusafir tersebut untuk menziarahi makam Rasulullah semata-mata. Maka musafirnya tersebut boleh untuk mengambil rukhsah untuk jamak dan qasar. Ataupun untuk menyambung silaturahim, kita pergi mana-mana untuk kenal dengan kawan-kawan, berjumpa kawan lama dan sebagainya, maka kita boleh untuk jamak dan qasar. Itu tujuan yang sunat. Tujuan yang harus adalah seperti berniaga. Pergi ke mana? Pergi ke Dubai untuk apa? Untuk berniaga. Pergi ke Vietnam ke China ke untuk berniaga, untuk ambil barang dagangan, untuk berniaga. Maka dibolehkan untuk jamak dan qasar. Ataupun makruh. Ada juga tujuan yang makruh. Contohnya disebutkan dalam kitab ini adalah menjual kain kafan untuk orang mati. Jadi ikuti hukum makruh. Ataupun kita menjual alat muzik yang dibolehkan. Contoh alat muzik yang dibolehkan ni, contoh macam kompang dan sebagainya lah. Tapi disebutkan adalah makruh. Mungkin kerana ia membawa kepada kelalaian. Wallahualam. Ataupun haram. Kalau tujuannya haram, iaitu seperti isteri yang keluar tanpa izin suami, bermusafir tanpa izin suami, keluar pergi ayan mall ke, lebih daripada 2 marhalah, lepas tu nak jamak qasar, tapi suami tak bagi, maka ini tidak dibolehkan untuk mengambil rukhsah jamak dan qasar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu syarat yang kedua. Jadi kita kena pastikan sebelum kita keluar, tujuan aku ni adalah macam mana, dalam keadaan kategori mana, wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh. Kita kena lihat balik. Yang ketiga adalah mengetahui boleh qasar solat. Yang ni ketika mana kita musafir lebih pada 82 km, lebih pada 90 km, kita tahu bahawa kita boleh untuk qasar solat. Kalaulah contohnya kawan tu dia naik bas sekali, ramai-ramai, pergi rombongan sebagainya, sampai di tengah perjalanan berhenti, dia tak tahu pun boleh qasar solat. Tapi tengok-tengok kawan-kawan dia pakat qasar solat, dia pun sekali join. Sedangkan dia tak tahu pun tentang hukum tersebut. Maka tak boleh lagi. Dia kena tahu dulu, ataupun dia tahu bahawa syarat-syaratnya dia boleh qasar solat tu macam mana. Jadi kalaulah dia hanya ikut-ikutan saja tanpa dia mengetahui asal usul sebab apa boleh qasar sebagainya, maka ia tidak sah lagi qasar dia. Dia kena solat sempurna macam biasa. Kalau niat qasar juga, qasar ni saya cerita tentang solat yang 4 jadi 2 rakaat. Syarat yang keempat untuk kita niat qasar juga adalah ketika mana kita kena hadirkan ketika mana takbiratul ihram. Iaitu ketika mana kita nak solat, contohnya zuhur, kita nak niat menjadi 2 rakaat. Maka ketika mana angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar tu, kita kena hadirkan dalam niat kita itu adalah untuk qasar solat.
iaitu daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi kalau dalam niat takbiratul ihram ni, kita kena niat yang asasnya adalah qasad, ta'rid dan ta'yin, iaitu kita usolli, sahaja aku solat. Lepas tu kita tentukan kita solat fardu ke kita solat sunat. Usolli fardu 2. Dan kita ta'yinkan, kita tentukan solat apa yang kita solat. Fardu apa? Fardu zuhur ke, maghrib ke, isyak ke? Kita tentukan. Contohnya solat zuhur, usolli fardu zuhri. Kemudian kalau ialah kita qasar, yakni 4 jadi 2, maka kita kena hadirkan qasar. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat. Itu yang perlu dihadirkan. 4 perkara ni kena hadirkan dalam hati ketika mana kita angkat takbiratul ihram. Allahu akbar. Daripada selepas perkataan alif Allah, sebelum habisnya perkataan ra, kita kena hadirkan sekelip mata saja dalam hati ni. Aku nak qasar solat, sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat dalam hati. Itu je dalam hati. Maka hadirkan perkara tersebut, maka kita dibolehkan untuk solat zuhur ataupun asar 2 rakaat. Kalau isyak boleh jadi 2 rakaat juga. Jadi kena hadirkan 4 perkara ni ketika mana takbiratul ihram. Kalaulah kita terlupa nak niat qasar, maka kita kena solat full, kena solat tamam, kena solat 4 rakaat macam biasa. Ataupun dia syak, aku solat niat qasar ke tak niat qasar. Kalau was-was macam tu, ragu-ragu macam tu, kena solat sempurna. Sebab apa? Sebab al-yaqin la yazul bisyak. Satu keyakinan tak terhapus dengan syak, kerana asalnya adalah kita kena lakukan solat itu dalam keadaan sempurna. Jadi kalau kita syak, adakah kita ada hadirkan niat qasar ataupun tidak, maka was-was tersebut akan membatalkan, maka kita kena solat sempurna. Syarat yang kelima, hendaklah solat qasar tersebut yang 4 rakaat lah. Maksudnya zuhur, asar dan isyak. Kalau kita nak qasarkan subuh, tak boleh lah. 2 rakaat jadi 1, tak boleh. Ataupun maghrib 3 rakaat jadi 1,5, tak boleh. Tak ada lah. Jadi yang boleh hanya zuhur, asar dan isyak. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam adalah berkekalan perjalanan itu sehingga dapat mengerjakan solat dengan sempurna. Yakni ketika mana kita solat tu, jangan kita hadirkan dalam hati kita yang menafikan keuzuran kita, yang menafikan rukhsah kita. Contohnya dia berhentikan Perak ke, berhenti kat mana ke, berhenti di situ solat, tengah solat jamak qasar tadi ni, pada waktu asar dia niat macam seronok ke duduk tempat ni. Lepas tu dia terus niat dalam hati dia ketika mana tengah solat tadi ni untuk muqim kat situ, untuk kekal kat situ, tak mau teruskan perjalanan. Maka dengan niat yang dia hadirkan dalam hati tersebut, maka menyebabkan solatnya tersebut kena solat sempurna. Dia tak boleh nak teruskan qasar ataupun rukhsah. Kerana apa? Kerana dia telah menafikan permusafiran tersebut. Kerana macam dia dah sampai lah destinasi yang dia tuju. Itu syarat yang keenam. Yang ketujuh adalah tidak mengikut orang yang solat sempurna. Ini kena jelas juga supaya kita kena tahu bahawa kita tidak ikut solat orang yang solat sempurna. Kita nak niat, kita nak sembahyang 2 rakaat. Tapi kita mengikut orang yang solat sempurna, solat yang 4 rakaat. Maka kalaulah kita sampai di kampung kita misalnya, Tok Imam tengah sembahyang zuhur 4 rakaat. Standard lah memang di masjid tu orang teman Abu Safir, jadi duduk di situ sembahyang 4 rakaat, zuhur 4 rakaat macam biasalah. Kita pun pergi dengan niat nak solat qasar, nak pendekkan solat. Imam ni walaupun tengah pada duduk tahiyat akhir, kemudian kita angkat takbir Allahu akbar, kemudian kita duduk tahiyat akhir, kemudian imam bagi salam. Lepas tu kita nak bangun solat, kita nak buat 2 rakaat, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab kita mengikut solat orang yang solat sempurna. Maka kita pun kena buat solat yang sempurna juga. Jadi saya rasa kat sini kemungkinan ramai yang salah faham sehingga kita bermusafir di tempat-tempat R&R. Kita melihat ramai orang yang solat sendiri-sendiri. Mungkin kerana takut nak mengikut, nak berimamkan imam yang mungkin solat sempurna. Okey, kat sini perbahasannya, kita boleh untuk taklid niat. Ketika mana kita musafir, kita lihat orang di R&R ni, kalaulah kita yakin orang yang datang solat ni itu
orang yang tengah solat itu adalah orang yang musafir. Kita yakin dia orang yang musafir. Tapi persoalan dia, adakah dia solat tamam ataupun solat qasar? Adakah dia solat sempurna ataupun solat 2 rakaat? Maka kita boleh untuk taklid niat imam dengan dia. Ketika mana angkat takbir sahaja ke solat fardhu zuhur, kalaulah imam buat 4 rakaat, aku buat 4 rakaat. Kalau dia qasar, aku qasar. Okey, boleh. Dengan syarat kita yakin dia dalam keadaan musafir. Tapi kalau kita yakin, kita memang balik di kampung kita. Tengok tok imam tu memang tok imam regular situ lah, tok imam tetap. Dan dia solat, memang kita yakin dia solat sempurna. Maka dalam keadaan macam ni yang kita tak boleh ikut. Bukan tak boleh ikut, maksudnya kalau kita ikut dia, kita kena solat sempurna. Kita tak boleh nak qasar. Tapi ketika mana kita musafir, kita yakin orang yang hadir solat di dalam surau tersebut adalah orang yang musafir, kita boleh untuk taklid niat. Kalau dia solat sempurna, maka aku solat sempurna. Kalau dia solat qasar, maka aku juga solat qasar. Jadi kita kena faham benda ni supaya solat jemaah ini kita tunaikan juga walaupun berada di dalam keadaan musafir. Jangan kita tinggalkan perkara tersebut. Kerana solatul jamaah afdalu min salatil fadh bi 27 darajah. Yakni solat orang yang berjemaah berbanding solat orang yang sendiri-sendiri dibezakan dengan 27 kali ganda. Bukan pahala tu 27 kali ganda. Kalau kata 100 pahala seorang mayang seorang, maka kalilah 27. Jadi yang kita tinggalkan itu adalah syarat-syarat untuk qasar. Perlu dimaklumi juga apabila kita nak jamak qasar ni, ketika mana kita musafir, ada juga kebanyakan yang salah faham. Apabila kita bermusafir, kita nak tuju kepada satu destinasi, sampai bila kita boleh untuk jamak dan qasar? Yang pertama, kita boleh untuk jamak dan qasar ketika mana dalam perjalanan. Contohnya saya ke Kedah, dalam perjalanan boleh. Ataupun daripada Kedah ke KL, boleh dalam perjalanan. Selesai, faham dah bab tu. Cuma apabila sampai di destinasi yang kita tuju, kita berada di Kedah, kita balik kampung ke, maka kita sampai di destinasi di sana, berapakah hari yang dibolehkan untuk kita solat jamak dan qasar? Para ulama menyebut adalah tidak melebihi 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Maksudnya, kalaulah diduduk di Kedah, contohnya hari Ahad dia bertolak. Dia duduk di Kedah pada hari Isnin, Selasa, Rabu. Kemudian hari Khamis dia bertolak datang balik. Hari Ahad dia keluar. Hari Ahad dia bertolak daripada KL. Duduk sampai di Kedah pada hari Ahad juga. Kemudian duduk menetap di Kedah pada hari Isnin, Selasa, Rabu. Kemudian hari Khamis dia bertolak daripada Kedah ke KL. Maka adakah dibolehkan untuk jamak qasar? Ya, boleh. Sebab dia menetap di sana, menetap di tempat tersebut tidak melebihi 4 hari 4 malam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hari yang keluar dan hari yang masuk itu tidak dikira. Yang dikira hanyalah hari yang dia menetap di tempat tersebut, di destinasi tersebut. Maka itu yang perlu diambil kira. Kalaulah dia nak balik kampung dia, nak duduk 7 hari, nak duduk 8 hari, maka dia bertolak hari Ahad. Nak mai semula tu, nak datang semula adalah pada hari Ahad minggu depan. Maksudnya dia akan kekal di kampung dia selama 6 hari, daripada Isnin sampailah Sabtu. Maka apabila dia menetap sampai saja di Kedah, sampai saja di kampung dia, di Kedah pada hari Ahad juga contohnya, petang, adakah boleh untuk dia jamak qasar? Tak boleh. Sebab apa? Adakah dia boleh untuk jamak dulu 3 hari pertama, kemudian 3 hari kedua tu baru dia tak jamak qasar? Tak boleh. Dia apabila dia dah tahu, maksudnya dia dah faham dah tahu dah kat sana nanti dia akan duduk melebihi 4 hari 4 malam, maka sampai saja di destinasi dia, maka dia tak boleh dah untuk jamak dan qasar. Itu perlu faham. Kerana kalau dia duduk dalam keadaan macam tu, maksudnya dia sampai di sana, itu dikira orang yang bermusafir lagi. Kalau dia tak lebih 4 hari 4 malam. Tapi kalau dia duduk di sana melebihi 4 hari 4 malam, walaupun dia duduk kekal di sana 7 hari, ataupun 1 bulan, ataupun 1 tahun, maka itu dikira orang
Contohnya, ada orang call pula. Contohnya apabila macam seseorang yang pergi bermusafir untuk belajar. Contoh macam saya pergi belajar di Jordan dulu. Walaupun duduk 4 tahun, walaupun duduk 5 tahun, 10 tahun ke, tapi kalau satu hari nanti dia berniat untuk pulang ke Malaysia, maka sepanjang 10 tahun tersebut itu dinamakan bermukim. Beza orang musafir, orang yang bermukim dan orang yang mastautin. Mastautin ni adalah orang yang duduk di situ dan dia tak keluar pergi mana dah, dan dia berhasrat memang dia nak meninggal kat situ. Maka itu dikira tempat yang bermastautin. Jadi itu perlu jelas juga supaya tidak ada kesalahfahaman apabila nak pulang ke kampung 7 hari, 3 hari pertama dia jamak qasar, hari keempat barulah dia sembahyang sempurna. Itu salah faham yang berlaku di setengah-setengah masyarakat kita. Jadi kita kena sampaikan untuk jelaskan kepada masyarakat kita. Kemudian, apakah yang disyaratkan untuk bila kita dah jelas dah syarat qasar tadi, maka ada juga syarat-syarat untuk kita jamak solat. Bila kita contohnya kita nak melakukan solat zuhur dan asar pada waktu zuhur, dia ada 4 syarat. Yang pertama adalah kita melakukan solat yang pertama terlebih dahulu. Al-bada'atu bil-ula. Iaitu kita kena lakukan solat zuhur dulu. Ini kalau kita lakukan solat jamak. Tadi kita cerita qasar. Kena cukup syarat-syarat tersebut. Kalau kita nak solat jamak, takdim, nak solat asar dan zuhur pada waktu zuhur, maka dia ada 4 syarat. Yang pertama, kena mula dengan solat zuhur dulu. Kalau kata maghrib dengan isyak, kita kena solat maghrib dulu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, niyatul jam'i fiha. Kita kena niat jamak. Ini mungkin ramai juga yang tak terlepas pandang. Kena niat jamak dalam solat yang pertama. Contoh, dia solat zuhur 2 rakaat. Angkat takbir, Allahu Akbar. Jadi ketika mana niat angkat takbir tadi ni, dia kena hadirkan 4 tadi. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat. Okey, niat jamak waktu ni boleh tak? Boleh, tapi tak wajib pun. Wajibnya ada ketika mana dia tak syarat pada waktu takbir. Dia terpulang kalau contohnya pada rakaat kedua. Hadir dalam hati, aku nak niat jamak solat asar dalam waktu zuhur. Okey, boleh, tak ada masalah. Walaupun ketika mana nak salam dah, duduk kat tahiyat akhir, aku nak niat jamak solat asar dalam waktu zuhur. Hatta ulama kata ketika mana sama-sama bagi salam, yang ni dia perlu hadirkan lahzah saja, sekelip mata saja. Jangan tak niat langsung. Ketika mana angkat takbir pun dia tak niat, sepanjang solat pun tak niat, bagi salam lepas tu terus bangun, tak boleh. Dia kena hadirkan walaupun seketika dalam mana-mana waktu solat, dalam mana-mana rakaat pun. Yang ni selepas angkat takbir Allahu Akbar, sebelum bagi salam Assalamualaikum, kita kena hadirkan mana-mana waktu pun untuk kita niat jamak solat asar dalam waktu zuhur. Ini untuk syarat jamak takdim ya. Jamak takdim sahaja yang ada 4 syarat ni. Yang pertama kena mulakan dengan solat zuhur ataupun kena mulakan dengan maghrib, dan dalam solat pertama tadi kita kena niat jamak pada mana-mana tempat pun. Takbir ke, solat rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, ketika tahiyat ke, tak kisah. Janji kena hadirkan. Selepas saja bagi salam yang solat pertama, syarat yang ketiga adalah kita mualat. Mesti berturut-turut. Ini syarat untuk jamak takdim. Iaitu selepas saja bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena bangun untuk solat asar pula, untuk 2 rakaat. Tadi kita dah mula dengan solat zuhur, niat jamak dalam solat zuhur. Selepas bagi salam solat zuhur, terus kena bangun untuk solat asar. Dia syarat ni, dia pun tak lebih tinggal. Contoh bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian bangun pergi baca kopi dulu, sembang kawan dulu, lepas tu baru nak solat asar. Tak boleh, terbatal dah. Jadi solat zuhur dan asar ketika mana jamak takdim, ataupun maghrib dan isyak ketika mana kita solat dalam waktu maghrib, dia syaratnya adalah kena syaratnya adalah antaranya adalah mualat, iaitu berturut-turut. Berturut-turut ni selepas bagi salam terus untuk bangun solat asar. Terus selepas solat maghrib terus bangun solat isyak. Tak boleh untuk tinggalkan. Tak boleh senggang. Ulama katakan persenggangan tersebut hanya boleh, tak boleh lebih daripada kadar 2 rakaat yang ringan. Lebih kurang 5 minit. Kalau senggang lebih pada waktu tersebut,
dikira macam dah terpisah antara solat pertama dan solat kedua, maka ia kena solat asar pada waktu asar. Nah, jadi kena jelas pada perkara tersebut. Hatta kalau nak solat qabliyah ataupun qabliyah asar ataupun ba'diyah zuhur, ulama mengatakan kita takhirkan selepas solat asar. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah berkekalan uzur. Yakni keuzuran dalam musafir tersebut adalah masih lagi berlaku dalam keadaan dia solat tersebut. Contoh kat sini adalah seperti mana orang yang bermusafir dalam kapal lah. Contohnya tengah-tengah solat zuhur, sebelum bagi salam, tengok kapal dia dah sampai destinasi dia. Dah masuk pintu kota yang destinasi dia. Maka solat tersebut dia kena tunaikan dalam waktu solat tersebut. Contoh solat asar dia kena tunaikan dalam waktu asar. Dia tak boleh nak tunaikan dalam waktu zuhur. Itu yang dimaksudkan. Apa dia? Kena solat zuhur dulu ataupun maghrib dulu. Kemudian kena niat jamak dalam solat tersebut. Yang ketiga adalah berturut-turut dan ada uzur yang masih berterusan. Itu syarat yang perlu kita jaga lah. Untuk jamak takdim. Jamak takhir tak apa. Jamak takhir ni ada dua syarat saja. Iaitu kita niat jamak ketika mana, bukan niat jamak, maksud kita hadirkan niat sebelum habisnya waktu yang pertama. Contoh, kita nak niat jamak takhir. Kita nak solat zuhur dan asar dalam waktu asar. Kita nak solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Maka dalam waktu yang pertama ni, kita kena hadirkan. Satgi aku nak solat zuhur dalam waktu asar. Niat macam tu je. Satgi aku nak aku nak solat maghrib dalam waktu isyak. Niat dalam hati macam tu je. Dan syarat untuk kita niat ni, dia jangan lewat sangat. Ada setengah ulama kata paling kurang ada 5 minit. Contohnya zuhur habis dalam 4 suku masuk asar. Jangan lebih kurang daripada 5 minit. Contoh 4-10 minit. 4.15 masuk waktu asar, 4-10 minit baru dia niat, boleh lagi. Tapi kalau kurang daripada waktu tersebut, maka tak boleh dah. Dia kena solat zuhur dalam keadaan qada lah. Kalau masuk waktu zuhur awal-awal tu, terus kita niat. Tak ada masalah. Jadi selesailah masalahnya. Tapi ulama katakan jangan kita lewat sangat untuk niat. Ada kata 5 minit paling kurang. Ada kata 1.5 minit. 1.5 minit. Yang ni 1.5 minit lah. Ada kata paling kurang. Tapi ambil lah yang 5 minit lah, lebih berhati-hati. Dan syarat yang kedua untuk jamak takhir juga adalah dawamul udhr ila tamamith thaniyah. Yakni keuzuran ketika mana kita solat jamak takhir tersebut adalah masih lagi berkekalan sehinggalah kita bagi salam. Kalau solat musafir ni mungkin tak nampak sangat. Dia nampak ketika mana dawamul udhr ni, ketika mana kalau kita solat jamak jamak hujan lah. Kalau jamak hujan, kalau hujan telah berhenti ketika mana solat yang kedua, maka kita kena tak boleh untuk jamak takhir tersebut. Jadi itu sedikit sebanyak tentang perkongsian tentang solat jamak dan qasar. Moga-moga ada manfaat kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon teguran. Jadi sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.